lazimnya satu orang je menagih, satu keluarga akan disharmony, akan jadi kalang kabut. Mak salahkan ayah, ayah salahkan mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Insight Salam. Saya Nur Amirah binti Muhammad Fauzi, hos Insight Salam anda. Salam, sayangi dan lindungi anak Malaysia. Insight Salam mencetus inspirasi positif. Dalam siri rakaman dan siaran Insight Salam, kami akan mengupas isu-isu berkaitan kanak-kanak bagi memberi pelindungan dan menjaga keselamatan serta kebajikan kanak-kanak di serata dunia, khususnya bagi kanak-kanak di Malaysia. Hari ini kita akan bercakap tentang satu isu yang saya kira berat tapi perlu dikongsikan dan dibincangkan secara bersama. Kita akan bercakap tentang dadah. Alright? Kita semua tahu apa itu dadah dan apa kesannya jika berlaku penyalahgunaan. Tapi pernah tak kita beri perhatian tentang apa itu sebenarnya dadah, jenis-jenis dadah dan kesannya kepada pengguna serta keluarga dan juga kanak-kanak. Ini bukan bidang kepakaran saya. Jadi hari ini saya tak bersorangan. Saya menjemput yang bahagia Tuan Haji Ramli bin Abdul Samad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Sihat ya Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Kita nak bercakap tentang dadah, bahaya kepada keluarga dan anak-anak ya. Sedikit pengenalan kepada hadirin sekalian tentang panel kita pada hari ini. Beliau merupakan Tuan Haji Ramli bin Abdul Samad, Presiden Persatuan Pengasih Malaysia ataupun Pengasih. Tuan Haji, sebelum kita bercakap tentang isu dadah ni, saya nak bacakan sedikit statistik ya tentang kes dadah dan pelibatan pada kanak-kanak. Pada tahun 2020, Ketua Polis di Johor iaitu Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata bahawa trend statistik jenayah melibatkan kanak-kanak dan remaja sama ada mereka menjadi mangsa ataupun pelaku jenayah semakin membimbangkan. Ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan menurut beliau lagi, bagi kes narkotik jumlah tersebut sentiasa bertambah sehingga pada hari ini. Dan di sini kita perlu lihat penglibatan kanak-kanak dalam jenayah narkotik sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah adalah sangat meruncing dan dinyatakan bahawa ada kes-kes berkaitan jenayah narkotik ini seperti kesalahan memiliki dadah, memasukkan dadah dalam badan dan juga penyalahgunaan air ketum. Jadi ini satu statistik tentang jenayah kanak-kanak dan juga jenayah narkotik melibatkan kanak-kanak ni pada tahun 2020. Jadi Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji sebagai wakil pengasih, presiden pengasih kongsikan apa sebenarnya dadah tu dan kesannya kepada penyalahgunaan dadah? Silakan. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya minta izin untuk nak share skrin untuk memaparkan sedikit maklumat untuk berkongsi. Okey, dadah pada asasnya saya ingin bagikan kepada yang mudah iaitu dari segi kesan. Iaitu terdapat dua jenis dadah sama ada yang haram ataupun yang dibenarkan. Iaitu yang pertama adalah dadah jenis penenang ataupun dadah yang menenangkan. Ini termasuk dari segi ubat-ubatan, contoh dia kodin, heroin dan juga ketamin, alkohol juga. Manakala dadah-dadah yang dilarang termasuklah candu, heroin, ketum dan juga dadah-dadah jenis ATS. Kebiasaannya dadah ini boleh didapati sama ada melalui pengedar-pengedar atau ada juga dadah jenis ubat-ubatan yang disalahgunakan. Manakala jenis dadah yang kedua adalah jenis dadah perangsang iaitu methamphetamine, amfetamin, termasuklah yang dia panggil ais, syabu, pil kuda, ekstasi dan juga banyak lagi dadah-dadah jenis sintetik. So, kalau kita nak kenal contohnya bagi mereka yang mengguna ganja, kita dah tahu bahawa apabila satu orang itu mengguna ganja akan mendapat sedikit perubahan dari segi fizikal dia. Contohnya mata dia akan jadi merah, anak mata akan membesar, dia akan banyak bercakap, emosi akan berlebihan dan apabila mereka ini mengguna secara berterusan, dia akan mengakibatkan pergantungan dari segi psikologi, pergantungan dari segi
motivasi. Dan antara kesan-kesannya adalah mereka yang kerap menggunakan ganja ini, dia akan hilang ingatan jangka pendek ataupun short term memory. Manakala bagi pengguna dadah jenis heroin pula, mereka menggunakan dadah ini sama ada melalui menghisap ataupun suntikan, dan tingkah laku mereka apabila mereka menggunakan dadah ini, mereka akan bersemangat, berimotivasi, akan jadi rajin, dia akan bekerja dengan tak berhenti-henti. Namun penggunaan berlebihan akan mengakibatkan mereka boleh overdose, malahan boleh juga mati. Dan kegunaan berterusan akan mengakibatkan badan menjadi toleransi, dan mereka bergantung dengan fizikal yang begitu kronik. Oleh kerana heroin adalah dadah yang paling kuat pergantungan dari segi fizikal dan emosi. Ketagihan yang ataupun pengigian adalah yang paling teruk di antara banyak-banyak dadah. Manakala dadah yang ketiga pula adalah dadah jenis perangsang, di mana mereka yang mengguna dadah-dadah jenis ini, iaitu syabu ataupun meth, kebiasaannya tingkah laku mereka agak hyper, dia akan jadi aktif. Mereka ini bertenaga, dia punya motivasi begitu tinggi hingga kan boleh bekerja, belajar sampai 3-4 hari tanpa tidur dan sebagainya. Dan penggunaan berterusan akan mengakibatkan mereka memerlukan dadah ini lebih banyak dan perlu lebih kerap mengguna, dan kita tahu juga kebanyakannya akan menghadapi kecelaruan mental ataupun drug induced psychosis, dan banyak kesan-kesan yang buruk daripada kesan penggunaan syabu atau meth bagi jangka yang panjang. So setakat itu dulu tentang bahagian yang pertama. Terima kasih Tuan Haji. So dadah ni sebenarnya ada beberapa jenis ubatan, perangsang, dan saya nampak perangsang ni paling kronik, ya, betul Tuan? Ya. Yang kepada pengambil ataupun mereka yang menyalahgunakan dadah. Jadi soalan saya seterusnya Tuan, kita bercakap tentang kanak-kanak. Ada tak rekod menunjukkan kanak-kanak ni jumlah yang tinggi ataupun penglibatan kanak-kanak ni ada dalam kes penyalahgunaan dadah, dan macam mana dia berlaku? Kalau mengikut tafsirannya, kanak-kanak ni usia berapa 18 tahun ke bawah umumnya. 18 ke bawah, panggil kanak-kanak Ya, betul. Wow. Mengikut pengalaman kami, yang paling muda pernah masuk ke pengasih adalah berusia 12 tahun. Dan terdapat juga yang berusia 15 tahun. Dia duduk dengan kita sampai 1 tahun. Jadi saya melihat bahawa asasnya tak ada siapa, tak ada mana individu nak jadi penagih. Betul. Dan tak ada keluarga juga yang ingin ataupun mahu anak mereka jadi penagih. Perkara yang pertama adalah oleh kerana mereka ini kurang bermaklumat. Jadi apabila kurang membuat maklumat, mereka membuat pilihan yang salah. Kalau kita tahu better knowledge will lead to better choices. Betul. Ataupun lebih banyak kita bermaklumat, lebih baiklah pilihan kita. Dan kebanyakannya juga terikut-ikut dengan daya tarikan, pengaruh, lifestyle. Dan hari ini kalau kita tengok media, terutama media sosial lah, dah tak terkawal lah pun. Kalau tengok dalam YouTube dan sebagainya, orang mengguna dadah dan sebagainya, tak ada sorok-sorok pun. Dan kebiasaannya, apa yang terjadi adalah dengan kurang maklumat, dengan tarikan kepada benda yang negatif, ditambah pula dengan tekanan kawan. Kawan pula ajak, tunjuk benda tu, jom, main kena. Dan ditambah pula dengan perasaan ingin tahu, nak rasa lah. So di sinilah selalunya peringkat pertama, iaitu mencuba. Dia eksperimen. Dan apabila dia mengguna dadah, cara fisiologi adalah dadah ni dua kesan yang saya cakap tadi. Sama ada dia bagi penenang ataupun dia akan bagi perangsang. Bagi yang bagi kesan penenang, jadi apa juga kemurungan yang ada pada dia. Contohlah, kanak-kanak ni tadi, dia baru lepas kena marah mak. Dia duduk dekat flat katalah, mak ni bising-bising marah. Ataupun mak dengan bapak ni bertinju. Dia tak seronok tengok, dia turun ke bawah. Dia turun kat bawah, tengok pula member kawan tengah ambil dadah jenis penenang. Contoh dia isap ganja. Dia dengan perasaan tertekan, ingin tahu, kawan pula ajak, dia cuba. Apa yang akan terjadi adalah dadah
jenis ini akan memberi dia kesan ketenangan. Segala kekecewaan dia, kemurungan dia tu akan hilang sekelip mata. Dia hisap je 2-3 minit, wah, dia rasa tenang, rasa lega. So, ini akan ease off dia punya emotional pain. Apa juga kesakitan dari segi emosi. Stres dia, kebimbangan dia, ketakutan dia, kecewaan dia hilang. So, apabila tanpa dia sedari, lain kali, contoh dia, seminggu lepas tu mak bapak dia bertinju lagi. Apa? Otak dia akan ingat apa? Kalau kena sikit, itu. Dia kena yang diambil tadi kan, Tuan? Ya. Begitu juga ada satu lagi rangsangan. Rangsangan to feel good. Dadah ni dia punya rangsangan dua. Satu is of emotional pain. Yang kedua juga dia akan make a person feel good. Oleh kerana dadah ini akan merangsang banyak kimia dalam otak. Contohnya dopamin, endorfin, serotonin. Semua ni akan keluar yang akan membuat dia rasa seronok, teruja. So tanpa dia sedari, dia akan mengguna berulang-ulang apabila kesan-kesan ni tadi. Apabila dia susah hati, dia teringat. Apabila dia nak seronok, dia teringat. So tanpa dia sedari, tanpa dia rancang, dia akan bergantung. Apabila dia bergantung, tanpa dia sedari, dia telah menjadi penagih. Terima kasih Tuan. Mungkin saya boleh recap 4 poin tadi Tuan bagi tahu macam mana anak-anak atau remaja ni boleh terjebak dengan dadah. Tadi Tuan kata kurangnya maklumat ataupun pengetahuan. Lepas tu ada tarikan kepada perkara-perkara negatif. Kemudian tekanan ataupun peer pressure daripada kawan-kawan. Dan yang keempat, rasa nak mencuba, rasa nak tahu. So ini 4 punca macam mana kanak-kanak, anak kecil, mungkin remaja boleh terjebak dengan dadah seawal usia belasan tahun kan. Okey Tuan, soalan saya seterusnya sebab tadi Tuan kata bila rasa susah hati, sebab dah pernah try dulu kan, rasa susah hati nak dadah. Rasa nak enjoy, nak terfikir nak ambil dadah dan akhirnya bawa kepada ketagihan. Jadi soalan saya seterusnya pada Tuan, kita tahu yang dadah ni difatwakan haram atas sebab-sebab yang kita sudah jelas. Tapi mungkin untuk orang yang kes dadah ni bagi dia terpencil ataupun tak semua orang ada pengalaman ya berdepan dengan keluarga ataupun individu yang terlibat dengan najis dadah. Jadi mungkin Tuan boleh share apa yang berlaku jika seseorang tu ambil dadah, terutama dadah perangsang, dia high, hilang kawalan, apa sebenarnya perbuatan yang boleh berlaku yang mungkin dilakukan oleh pelaku tu ketika dia high ataupun dia dalam keadaan ketagih. Silakan Tuan. Okey, saya ingin kongsi sedikit maklumat tentang apa yang dimaksudkan penagihan adalah satu penyakit. Orang tak nampak penagihan ni sebagai satu penyakit. Saya bagi analogi lah, bagi contoh. Simple saja. Fitrah manusia, apa yang Allah jadikan adalah kita inginkan benda yang sedap, pleasure, makanan sedap, perasaan sedap, benda-benda yang enak. Dan yang kedua, kita akan avoid secara fitrahnya benda-benda yang menyakitkan. Physical pain, emotional pain, dan juga mental pain, semua kita akan avoid. So apa yang dadah bagi adalah, saya beri contoh ya. Kalau kita lapar, kita makan, nikmat makan akan meningkatkan perasaan feel good pada kita. Contoh dia, dari segi dopamin, dia akan meningkat sebanyak 50%. Katalah Amira orang mana? Saya orang Johor Tuan. Orang Johor, dia makan laksa Johor. Betul, sedap. Dia makan, dia punya nikmat. Nikmat ni kita nak cerita susah. Sedap dalam mulut, tekak, tapi nikmat dia dalam otak. Dopamin level akan naik 50%. Dadah, dia bersifat lebih pada itu. Contohnya bagi yang minum arak, dia punya dopamin level akan naik sampai 200%. Wow. Okay. Yang ambil heroin, dopamin level dia akan naik 300%. Tinggi sangat. Bagi yang ambil rokok, rokok, nikotin. Itu sebab rokok pun ketagih yang sebenarnya. Nikotin level akan naik 225% daripada normal. Malahan yang paling parah adalah methamphetamine atau ais, syabu atau budak-budak muda panggil batu. Dia punya dopamine level akan naik sampai 1000%. So, apa yang terjadi macam saya cakap tadi, kalau dia makan laksa Johor, nikmat tu katalah 2-3 saat je. Masa telan, masa makan mula-mula tu. Lepas tu dah habis. Dah kenyang, dah tak nak dah. Tetapi apabila dia ambil ais, nikmat itu akan berkekalan selama 5-6 jam. Dengan 1000% tadi. 5-6 jam ya Tuan?
Itu yang mengakibatkan penagihan. Oleh kerana sistem otak telah dikondisi oleh dadah ni tadi. Dan reward sistem otak kita ni berfungsi dengan pattern yang dia telah belajar. So apabila masuk pattern dadah, pattern itu akan lagi. Okey, terima kasih Tuan. Satu ilmu baru untuk saya. Saya pernah je berhadapan dengan kes-kes yang berdepan dengan individu yang sedang high. Saya ada pengalaman, tapi saya tak pernah sangka yang kesan dia sampai 5 ke 6 jam. Sebab tu bila tengah high tu kita panggil tak dengar, tak respon. Dia tak sedar dia kat mana dan tak boleh beri maklum balas seperti orang normal lah kan Tuan. Terima kasih untuk pencerahan. Dan bila kita dah tahu kesan daripada pengambilan dadah ni sampai high, sampai lebih dia punya kemampuan kenikmatan tu sampai 5-6 jam dan lebih fungsi otak tu dah bekerja lebih daripada kapasiti, betul ya Tuan? Saya nak tahu soalan saya seterusnya, apa sebenarnya kesan pada diri sendiri? Saya nak cakap pada individu lain. Kalau contohnya seseorang tu ambil dadah, apa kesan kepada keluarga dia? Ataupun kesan kepada kalau pasangan ambil dadah, apa kesan kepada isteri? Apa kesan pada anak-anak? Apa kesan pada keluarga? Itu soalan saya yang pertama. Yang kedua, boleh kalau cakap pasal kesan pada keluarga ni, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit pengalaman mengendalikan kes-kes macam ni yang melibatkan ahli keluarga. Silakan. Okey, kalau kita boleh lihat di Malaysia, statistik menunjukkan terdapat lebih daripada 500,000 penagih berdaftar. Katalah setiap penagih berdaftar tu ada 5 orang, sama ada mak bapa ataupun ahli keluarga yang mereka yang juga turut terjejas oleh kerana dia punya penagihan tadi tu. So lazimnya satu orang je menagih, satu keluarga akan disharmony, akan jadi kalang kabut. Mak salahkan ayah, ayah salahkan mak, ayah salahkan abang, adik, kakak dan semuanya. Dan norma hidup kebiasaan akan jadi berubah. Nak keluar rumah, nak tinggal dia seorang pun takut. Dan keluarga hidup dalam keadaan stres, konflik dan juga rasa tak tenteram dan aman. Bukan hanya itu, maruah keluarga juga terjejas. Imej ibu bapa, mereka takut diketahui oleh kerana kesan stigma daripada penggunaan dadah. Dan di waktu yang sama juga, keluarga pun ada sikit sebanyak rasa bersalah. Apa lagi saya buat tak kena, macam-macam dah cuba untuk buat untuk dia. Dan ada yang cuba nak membetulkan keadaan, ada juga yang menyorok keadaan. Menyorok macam mana Tuan? Menyorok anak dia kalau nak isap boleh, tapi jangan keluar rumah, isap dalam rumah. Nak beli suruh pengedar datang hantar. Jangan beli kat luar. Ada macam-macam pengalaman kita tengok. So, apabila satu orang aja menggunakan dadah, satu keluarga itu sendiri pun terjejas. So, pada saya, the family suffer in silence. Mereka ini adalah penderita sepi. Begitu juga kesan sampingan kepada yang tak menggunakan dadah. Bayangkan adik yang paling kecil, kanak-kanak yang lain. Tengok abang balik rumah mengamuk-ngamuk ataupun tengok polis datang rumah, ketuk pintu ambil gazi abang dan sebagainya. Ahli keluarga lain juga trauma dengan pengalaman ini. Dan juga mereka ini lebih malang lagi, tak ada program untuk dia orang. Tak ada program. Tapi di Pengasih kita ada program untuk ahli keluarga yang terjejas. Mereka ini kita faham. Mereka ini juga terjejas dari segi mental health ni orang, dari segi kesejahteraan mental health, dan mereka juga perlu untuk menghadapi cabaran ini, dan mereka juga perlu bimbingan. Kalau you tanya pasal pengalaman, saya biasa buat sesi-sesi dengan keluarga, memang lagi susah buat sesi dengan keluarga daripada buat sesi daripada klien. Keluarga nombor satu kebanyakannya dia ada dua jenis keluarga. Sama ada dia ni menyalahkan orang. Yang nombor dua dia give up. Atau salah diri sendiri lah.
Dan Okey. pernah juga dia bergaduh depan kita. Kita faham oleh kerana dia terlalu stressful dengan keadaan, oleh kerana orang yang tersayang tadi terlibat dengan dadah. Jadi lebih malang lagi saya tengok terutama yang mana kita ada juga ibu yang mengguna dadah. You bayangkan, Mira bayangkan, anak atau mak ke sini. Allah. Ah. Sayangnya anak pada mak hantar ke pengasihnya. Ada anak hantar ayah ke sini. Yang anak melawat ayah tak apa lah. Ini hantar ayah untuk rawatan dan pemulihan. So keadaan ini kadang-kadang memang tak ada siapa menjangka. Betul. Kebanyakan keluarga juga tak pernah terfikir. Most of us will think not me. Bukan jadi pada keluarga saya. The not me syndrome. So inilah yang sering terjadi. Dan perkara inilah sebaik-baiknya cegah. Cegah lebih baik daripada merawat. Terima kasih Tuan Haji. Saya tadi Tuan Haji ada sebut perkataan penderita sepi. So saya betul, saya dapat bayangkan keadaan tu. Empatilah saya pada keluarga ataupun individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan dekat sini soalan saya seterusnya Tuan Haji. Tadi Tuan Haji ada sebut sikit-sikit tentang peranan pengasih. Mungkin Haji boleh kongsikan sikit peranan pengasih dalam kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, khususnya kanak-kanak. Apa pengasih telah lakukan dan untuk macam Haji cakap tadi, Tuan Haji cakap tadi, mencegah lebih baik daripada merawat. Silakan. Okey, dalam konteks kanak-kanak yang telah terlibat, apa yang kita buat adalah yang pertama, kita bagi dia rawatan yang sebaiknya. Bawa pada doktor, cek dulu, tengok sejauh mana tahap keparahan ataupun kerosakan akibat pada dadah pada diri dia. Kemudian kita dapatkan dia punya latar belakang, pengalaman dia dan sebagainya. Dan selama antara 3 ke 6 bulan, kita akan usahakan supaya nombor 1, dia dapat bina semula jati diri dia. Supaya dia punya self-esteem, self-confidence yang meningkat semula. Supaya dia sayang balik pada diri dia. Dan yang kedua juga, kita juga deal dengan isu-isu psikologi. Mungkin dia ni ada inferiority complex yang kuat. Mungkin dia ni juga pernah ada trauma. Trauma dipukul keluarga ataupun dimaki hamun dan sebagainya. Ini adalah isu-isu yang terpendam yang kita kena settlekan, dan seterusnya kita juga banyak menggunakan di pengasih ini peer punya influence, bimbingan rakan sebaya. Sebab dia pengasih, keseluruhan komuniti adalah berbentuk terapeutik. Kita menggunakan pendekatan the helpers therapy. Dalam arti kata lain, dengan saya cuba membimbing orang lain, yang sebenarnya saya membimbing diri saya. InsyaAllah. Man help himself. So di sini juga kita kembalikan keyakinan kepada dia bahawa dia boleh hidup tanpa dadah. Dia boleh bersukan, dia boleh berrekreasi, dia boleh ibadah, dia boleh belajar, dan dia juga boleh bersosial kembali tanpa menggunakan dadah. So yang bawah umur, selepas 3 ke 6 bulan dia dah stabil, kita hantar dia ke sekolah. Kalau yang dekat KL ni, sekolah yang berdekatan lah, sama ada di Sentul ataupun di Setapak. Mereka akan pergi balik ke sekolah. Malahan pernah ada yang sampai ambil SPM bagus, result, lepas tu pergi belajar. Sekarang dah ada master sebenarnya. Masya Allah. Peluang kedua tu Tuan. Ya, sebab kita bagi dia peluang dan dia guna peluang ni betul-betul. So dalam waktu yang sama juga, kita lihat dia punya pembangunan kerohanian. Ini asas. Ini paling penting. Ini perlu dijadikan cara hidup. Di sini, di pengasih, semua orang yang tinggal di sini wajib sembahyang berjemaah. Setiap waktu kena bercara berjemaah. Dan kita tak terlalu keras, tetapi membadai untuk ianya dijadikan cara hidup. Mereka ada sedikit halqa Quran. Tiap-tiap hari ada baca Yasin. Tiap-tiap hari
hari ada solat hajat. Tetapi setiap hari juga ada sukan, ada riadah supaya mereka mempunyai gaya kehidupan yang lebih seimbang. Tetapi dalam waktu yang sama juga, hubungan dengan keluarga adalah amat-amat penting. So daripada awal dia nak masuk program, kita dah minta komitmen keluarga. Supaya keluarga daripada mula sampai habis bersama dengan kita untuk merawat pulih anak-anak mereka. Dan keluarga juga kena berubah. Keluarga juga kena berubah. Sebab nanti selepas 6 bulan ataupun setahun, anak ni dah berubah. Tapi kalau keluarga masih sama je macam mana? So itu adalah cukup-cukup penting. So Alhamdulillah di pengasih kajian yang dijalankan oleh UUM Mesir Utara mendapati kita punya kadar kejayaan adalah 72%. Alhamdulillah. Itu selepas 2 tahun. Haji, boleh saya tahu? Haji, minta maaf. Boleh saya tahu kadar ukuran tu macam mana? Maksudnya pulih sepenuhnya atau tak patah balik? Okey. Nombor 1 dia berapa pada dadah. Selepas 2 tahun keluar. Selepas 2 tahun. Kat dalam sini 100%. Sampai 2 tahun dia perlu bekerja, dia jaga solat, dia ada buku bank, saving account. Dia juga ada hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Dan elemen kriteria ini bukan kita buat. Kita ambil pihak universiti yang jadi penilai. Pihak universiti USIM, AADK, Pejabat Agama Wilayah, dia orang yang jadi menilai. So daripada penilaian itu kita dapati bahawa 28% jatuh menagih semula. Tetapi daripada 28% yang jatuh tu, 80% datang sekali. Dia cepat sedar ya, dia dah jatuh. Tuan Haji, terima kasih. Saya percaya itu satu usaha yang holistik. Saya nampak adanya kerohanian, sokongan keluarga, sokongan psikologi dan juga yang paling penting bebas daripada najis dadah lah bila seseorang tu masuk ke pengasih ataupun pusat-pusat pemulihan yang lain. Haji, saya sangat seronok hari ini sebab macam-macam Tuan Haji kongsikan dengan saya dan juga saya harap ia juga bermanfaat kepada hadirin yang menonton. Haji, mungkin sebelum kita akhiri, boleh tak Haji bagi satu pesan kepada individu-individu yang mungkin bukan dia, kalau bukan dia, ahli keluarga yang nak bantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ni? Silakan Haji. Okey, setiap individu adalah unik dan kita kena lihat bahawa bukan semua orang yang mengguna dadah tu penagih. Ada yang dia baru-baru mula, ada yang dia hanya casual user ataupun weekend user dan jenis-jenis dadah yang digunakan juga berbeza. Dalam arti kata lain, bukan semuanya perlu rawatan dan pemulihan. Lebih penting mungkin mereka ni perlukan intervensi, pergi ke klinik, dapatkan ubat-ubat yang perlu, kemudian ada recounseling. Kecuali yang dah menagih kronik, barulah perlukan rawatan dan pemulihan. Dan rawatan pemulihan juga perlulah mengikut keperluan. Contoh di pengasih. Bagi yang bersekolah, kita ambil, dia hanya perlu ambil cuti mungkin 3 ke 6 bulan. Lepas tu dia kena sambung balik sekolah. Bagi student pula, mungkin dia ambil 1 sem, 1 semester punya rehat, kemudian dia sambung. Macam tu juga bagi yang bekerja. Sebab terdapat juga ramai golongan profesional. Terutama waktu COVID itu hari, ramai doktor-doktor datang buat rawatan di sini. Doktor perubatan ke? Doktor perubatan. Ada 4 orang doktor perubatan datang. Sebab dia orang pun manusia juga. So dia ambil cuti, ada yang ambil 3 bulan, ada yang ambil 2 bulan sebab dia perlu bekerja. So apa yang penting ialah intervensi awal. Kalau kita tengok ada perkara-perkara yang tak kena, cepat-cepat buat intervensi. Dan selain daripada NGO, terdapat juga rumah-rumah perlindungan kanak-kanak yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Betul. Selain pada itu, juga bolehlah rujuk kepada bandar-bandar NGO, kaunseling dan sebagainya. Apa yang penting adalah ibu bapa terus menyokong. Jangan sisih dia. Jangan buang dia. Nanti keadaan akan jadi lebih teruk. So, itu saja secara ringkas. Terima kasih banyak Tuan Haji atas perkongsian pada hari ini. Tapi satu poin yang penting saya rasa apabila
kes dadah ni terkesan ataupun sesuatu kes berkaitan dadah ni terpalit pada keluarga dan juga kanak-kanak, langkah pertama adalah dapatkan bantuan dan juga intervensi. Betul ya Tuan? Ya. Dan dapatkan sokongan daripada badan-badan yang telah disediakan. Kita ada pengasih, kita ada AADK, kita ada badan-badan agensi di bawah JKM. Itu perlu dimanfaatkan. Yang penting ada tindakan, betul? Dan juga adanya jalan usaha untuk mencari jalan keluar bagi mengelakkan daripada dadah ni terus terkesan pada keluarga dan anak-anak. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak atas masa yang diberikan dan perkongsian yang saya kira sangat-sangat menarik. Saya harap kalau kita panggil lagi Haji lepas ni, Tuan Haji lepas ni boleh ya? Boleh insya-Allah. Terima kasih. Okey, hadirin sekalian, selesai sudah perkongsian berkenaan kesan dadah pada keluarga dan anak-anak. Seperti kata Tuan Haji Ramli tadi, penagihan adalah suatu penyakit. Cegah sebelum rawat. Prevention is better than cure. Moga perkongsian hari ini memberikan inspirasi positif dan juga membawa kepada satu semangat untuk kita lebih melindungi dan sayangi anak-anak Malaysia. Salam. Haji, sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.